Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas menulis tesis, kelas kaji menulis tesis. Kita masih lagi dalam bab 3. Okey, kita dah pergi pada metodologi ataupun penyelidikan dalam kualitatif. Okey, suasana di rumah pakcik ni dia baru nak hujan, so ada kilat. Ada masa pakcik akan tekan suara sikit supaya sampailah suara pakcik tu untuk memberi penjelasan dan sedikit perkongsian yang berkaitan dengan kualitatif. Okey. Sepanjang proses kita dalam kelas pengajian dalam penyelidikan kualitatif ni akan melibatkan beberapa video, dan video itu melibatkan beberapa siri. Okey. Contohnya macam hari ini kena jelaskan tentang, walaupun daripada awal lagi, daripada chapter 1 memang pakcik dah selitkan perbandingan antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kita dah cerita dah dia punya filosofi, approach dan sebagainya dari segi design. So kita dah selitkan asas untuk kualitatif. Dekat sini pakcik mungkin nak ada extra sikit, extended sikit untuk pakcik ceritakan konsep asas. Okey, dari segi perspektif yang berbeza dan juga selitkan juga dengan aplikasi. Kemudian pakcik akan cerita tentang konteks andaian dan justifikasi itu, serta dari segi apa itu komponen-komponen dalam kajian lapangan. Kemudian pakcik akan buat split. Rasanya pakcik akan splitkan video untuk siri yang akan datang, iaitu video khusus untuk analisis dokumen saja, spesifik khusus untuk pemerhatian. Kemudian satu lagi slide dan video yang berkaitan dengan interview ataupun temu bual. Okey, ada dua pendekatan yang pakcik terapkan dalam kelas mengaji ni. Untuk peringkat metodologi, kita kena faham dia punya jenis dan isi dalam setiap analisis dokumen, temu bual dan observation itu. Dan tetapi bagi part untuk analisis, ialah bila kaedah analisis bila kaedah analisis dalam konteks observation ke interview ataupun dokumen, kita akan cover dalam kelas analisis. Jadi kita ikut sequence lah. Okey, ada beberapa persoalan yang mungkin ditanya secara khusus, spesifik teknik-teknik yang ialah ada teknik A, ada teknik B, teknik C tu mungkin jika ada peluang diselitkan masa-masa tertentu, pakcik cuba serapkan. Kalau nak cerita pada teknik secara spesifik, okey, belum cerita software lagi. So banyak so optional dia banyak. Okey, begitu juga dengan scholar metodologi, kita ada beberapa scholar. Okey, pandangan dia macam ni, pandangan macam tu. Cuma pandangan pakcik kalau ambil yang general memang dicerita tak habis. Kalau ambil spesifik, okey, kenapa scholar ni cakap macam tu? Okey, sebab dia orang case study. Okey, kenapa dia cakap macam ni di bidang fenomenologi, bidang sosiologi dalam konteks pendidikan, ni dalam konteks sains. So setiap scholar dia ada perbezaan yang kecil, dia tak adalah perbezaan yang besar, perbezaan yang kecil antara komponen dari segi penambahan. Kadang-kadang bila research ni dalam situational ataupun dalam persekitaran bidang yang tertentu, mengizinkan untuk dia ada buat integrated atau sinergi, ataupun dia createkan sesuatu baru. Okey, kadang-kadang dalam buku tak cerita. Kadang kita baca dalam artikel jurnal, kita tengok satu kajian dia gunakan teknik ni, teknik baru. Jadi kita pun absorb teknik baru tu dalam penyelidikan kita, dibenarkan as long kita ada andaian dan justifikasi. Sebab tu bahagian pertama ni pakcik nak tekan yang tu dulu. Okey, kemudian baru kita pergi pada common lah. Bila kata teknik dalam kualitatif tu, kita buat dokumen, kita buat pemerhatian dan kita buat temu bual. Okey, jadi konsep asas. Okey, konsep asas dalam penyelidikan kualitatif ini commons lah. Pakcik akan ceritalah dari awal lagi. Pakcik tekan yang kualitatif ni adalah suatu kajian yang mementingkan proses penyelidikan. Okey, satu kajian yang dipanggil sangat orang kata journey dia tu sebenarnya bahasa pendek dia macam inilah, yang pakcik selalu remind, yang katakan bahawa bagi sahabat-sahabat semua yang sedang buat kajian kualitatif, seawal mungkin pergilah proposal defense. Sebab proses yang sebenarnya bila untuk buat dari segi technically lah, nak siapkan dokumen preparation tu sebelum nak pergi collect data, nak kena ada repo, surat kebenaran, ethics letter dan sebagainya.
Okey, kemudian bila nak pergi kaedah, nak collect data, interview. So itu journey yang sebenarnya. Jadi saya merasakan bagi penyelidik kualitatif sepatutnya diberi, bukan sepatutnya lah, student tu sendiri sebenarnya kena cepat, dia kena cepat sikit untuk dia pergi proposal defense sebelum dia sampai journey yang bagi saya challenge. Bagi mana-mana research dalam kualitatif dia sebagai challenge. Yang tu yang kita belajar pada peringkat awal, iaitu pendekatan induktif, didaktif. Kita belajar filosofi dalam konteks objektif, subjektif, interpretism, positivism. So ini reason yang awal. Jadi saya bila dengar buat kajian apa ni, guna pendekatan apa? Kualitatif. Sem berapa dah? Sem 5 tak proposal defense lagi. Macam mana pakcik nak tunjukkan emotional pakcik, ataupun nak tunjukkan yelah kita, alamak dah sem 5 kau tak defend, panjang cerita ni. Okey, tanya juga nanti plan cadangnya nak buat kualitatif macam mana. Dah ada ke dia punya prosedur dia ataupun aturan dia, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa dan sebagainya. Kadang-kadang kita kena adalah sedikit plan. Kadang-kadang plan kita tu tersasar, sebab nama pun kualitatif kan. Tersasar tu ke arah yang lebih baik. Okey. Alright, kita fokus pada slide yang pertama ini. Okey, jadi konsep asas dalam penyelidikan kualitatif mentafsir dan memberi makna, meaning terhadap semua data yang dikumpulkan melalui pelbagai sumber. Okey, dalam kajian kualitatif itu sendiri melalui dari segi words, dari segi perkataan, verbatim itu sendiri akan menggambarkan dan menjelaskan dan menggurai sesuatu situasi ataupun sesuatu permasalahan itu, ataupun satu situasi yang mana dia akan menjelaskan macam Cik sebutkan tadi kan lah. Jadi dia dapat memberi makna, memberi makna pada semua data yang kita kumpulkan. Memahami isu-isu dan fenomena biasa ataupun fenomena tertentu yang spesifikasi dalam kajian. Mendefinisikan sesuatu situasi, peristiwa dan kejadian-kejadian yang berlaku di sekitar area ataupun lokasi dalam penyelidikan. Merupakan kisah-kisah harian. Kita pun dah belajar kan jenis-jenis yang dalam kualitatif. Kita dah cover etnografi, grounded theory, case study, yang macam-macam jenis tu kita dah belajar dah. Jadi bila pakcik sebut ni, you all boleh tangkap, oh ni kajian sesuai yang ni kajian sesuai yang ni. Okey. Kemudian mengutamakan proses penyelidikan daripada outcome penyelidikan itu sendiri untuk tujuan-tujuan yang praktikal. Of course yang ni memang pakcik akan sebutkan praktikal lah. Kebanyakan dalam research memang praktikal, elok kuantitatif dan kualitatif. Cuma kita tak nak highlight yang bahawa kualitatif buat je kajian apa-apa, nak tengok persekitaran, nak tengok situational. Tak boleh, you mesti ada asas. Bila asas tu kita kata dia praktikal lah. Sama ada dalam nak buat tesis ataupun research grant, dia memang kena ada dalam konteks yang praktikal. Boleh membuat penyelidikan terhadap teori-teori asas. Kat sini keyword yang kena ingat bagi orang kualitatif, kita berlawanan sikit supaya kita boleh bezakan kuantitatif dan kualitatif. Kita tidak menguji teori, kita mengembangkan teori-teori. Jadi kat sini dia pendidikan terhadap teori-teori asas. Justru itu jangan kata orang kualitatif tak perlu cari teori. Okey, yang pertama daripada slide ni nak beritahu, dengan teori itu dapat memberi makna, dapat memberikan pengetahuan. Dan yang terakhir pakcik sebutkan tadi, kita at least kita kena tahu dalam asas pengetahuan itu bermula dengan teori. Kita tak uji pun teori itu. Teori itu dapat memberikan pengetahuan, makna dalam bidang kita. Okey, kita tak boleh sombong dalam sini sebab kita masuk akademik. Dalam dunia akademik memang dah beratus tahun dalam dunia akademik ni. Setiap akademik kebiasaan dia dalam kajian kualitatif, specifically dia ada menghasilkan extended theory atau new theory. Jadi orang akademik ni kena berlarutan ataupun kita panggil berkaitan antara yang sebelumnya. Dan salah satu citation yang diterima oleh orang akademik untuk cite benda yang lama adalah cite theory. Tapi kita kena discusskan juga perkembangan teori, kajian-kajian yang terbaru yang menggunakan teori tersebut. Ialah orang baru guna teori itu dapat apa, orang sebelumnya guna teori itu dapat apa. Jadi dapatan-dapatan kajian yang lepas yang menggunakan teori sama perlu dibincangkan. Tapi dalam konteks kualitatif, perbincangan teori itu lebih dalam konteks tidak terlalu spesifik, sebab kita punya kajian dalam kualitatif bukan berbentuk saintifik, berbentuk subjectively. Dapatan
kita tak tahu dapatan tu exactly macam mana. Sehingganya proses kita kumpul dapatan dan buat analisis tu baru kita tahu exactly direction dapatan tu ke mana. Mungkin dia bersamaan dengan literature review yang kita kumpul dan kemungkinan memberi satu perkembangan konsep baru dalam sebuah penyelidikan atau satu-satu pengetahuan itu. Kan? Jadi kita pergi yang slide yang berikutnya. Tadi konsep asas, ini aplikasi bentuk penyelidikan dalam kualitatif. Okey, yang pakcik sebutkan tadi nak jelaskan meaningful pengetahuan. Poin pertama pakcik sebutkan sini, kajian berasaskan pengembangan teori. Okey, walaupun kualitatif itu sendiri yang awal sekali iaitu bukan ciptalah, kita kata membangunkan teori baru, dan dengan kualitatif itu juga dia memperkembangkan teori. Jadi kajian kualitatif tu dia punya pipeline tu bukan menjadi orang pertama yang mencipta satu teori, malah daripada nak kembangkan teori itu pun datang daripada kualitatif. Jadi kebanyakan dalam kajian dalam penyelidikan kualitatif ni, secara humble-nya kita akan sebut dia mengembangkan teori-teori kajian. Mendefinisikan pemulih ubah yang penting. Okey, kita mendefinisi, bukanlah definisi operational tu, dia maksud mendefinisi. Bila konsep kualitatif ni mengizinkan dia untuk menjelaskan dan mengeksplorasi, menghuraikan secara mendalam. Bila mendalam, lagi dalam, dia lebih memahami, lebih jelas. Itu maksud dia. Okey, mengembangkan hipotesis. Di sini juga dalam kualitatif ni kadang-kadang sensitif pula bila sebut hipotesis. Okey, dalam konteks ni bukan hipotesis yang macam dalam kuantitatif. Kalau kuantitatif, hipotesis tu, datangnya hipotesis tu sebab ataupun kerana ada teori yang menyokong ataupun konsep atau literature review support. Justru itu paling minimum hipotesis dapat dibangunkan bila disupport oleh kajian literature. Tidak ada hipotesis pun yang tak boleh dibangunkan dalam literature, melainkan kita dah cover hari itu hipotesis terbuka dengan hipotesis tertutup. Dalam satu situasi itu mungkin tidak jelas, kajian yang kritikal perlu dikaji, tidak ada kaji, macam inilah COVID-19 ni, jadi kena bangunkan hipotesis. Jadi dalam keadaan tertentu walaupun tidak ada support teori dengan literature review, dalam research dia kena boleh cari juga sebenarnya kait-kait, walaupun CP ataupun ada kaitan, so kita boleh jadikan sebagai literature review. Tapi ada dua jenis hipotesis. Itu bagi kuantitatif. Bagi kualitatif ni keyword kat sini mengembangkan hipotesis tu. Kan? Kalau orang kuantitatif, hipotesisnya nak uji, dia ada hipotesis ada dua je, accept reject je. Tapi bagi kualitatif dia flexibility, subjectively. Jadi dia boleh secara luas-luas untuk kembangkan hipotesis. Itu maksud dia. Okey. Mengorganisasikan struktur-struktur dan permasalahan yang sujud. Jadi memanglah bila sebut perkataan structure ni perkataan yang digemari oleh orang kuantitatif, structure. Tapi kat sini mengorganisasikan struktur permasalahan yang wujud. Okey. Jadi bila kita pergi kajian lapangan, bila kita buat interview, buat dokumen, buat observation, kadang kita boleh structurekan. Sebab contohlah kan, kalau kita baca dalam artikel saja, daripada teori base saja, kita ikut teori itu, kita apply. Walhal kita tak tengok pun kejadian tu. Kenapa saya kata tak tengok? Kan kadang-kadang kita gunakan soal sidik. Soal sidik tu di post, guna online. Kita tak tahu pun siapa yang jawab. Betul ke orang tu jawab pegang position yang betul? Kita mengandaikan proses kita dah betul. Dengan bagi sampel, dengan teknik, dengan saiz persampulan yang betul kita dah bagi. Kita mengharapkan dalam masa sebulan atau 2 minggu dia reply balik questionnaire. Jadi kita pun key in. Tapi dia tidak sampai deep. Maksudnya penyelidik itu bukan instrumen. Itu yang masuk kat sinilah. Jadi dia lebih memahami condition tu. Sebab tu kalau macam student saya pun, walaupun dia buat kuantitatif, kalau dia buat topik tu tak apa, pergi visit organisation tu, manufacturing ke dan sebagainya, supaya you tengok apa yang you tulis dalam problem statement tu sebenarnya betul-betul ke dia berlaku dekat industri. Itu maksudnya nak mengorganisasikan struktur-struktur, contohnya dalam permasalahan kajian. Okey, membuat kajian ke atas fenomena baru. Yang ni bila sebut new fenomena, dia tak ada kajian lain melainkan kajian dalam kualitatif. Itu you kena faham tentang aplikasi
bentuk penyelidikan kualitatif. Okey. Di sini pakcik nak kongsikanlah sebab ada soalan-soalan dari peringkat awal. Kadang-kadang pakcik tak tahu nak selit kat mana. Saya rasa kat sini platform yang terbaik untuk pakcik selitkan, yang mana kita akan tengok kembali ni secara general bukan secara khusus. Kita dah cover dah bab 1 itu. Okey, kita pergi cover yang khusus iaitu masalah, persoalan dan design dalam penyelidikan kualitatif. Macam mana dikatakan permasalahan kajian kualitatif, macam mana persoalan dalam penyelidikan kualitatif dan juga reka bentuk dalam penyelidikan kualitatif. Kita dah cover dah hari itu di peringkat awal kan. Mungkin kat sini kita khususkan untuk yang kualitatif. Okey. Alright, dari segi konteks permasalahan, okey, masalah dia kat sini sempit dan fokus. Mungkin kenapa pakcik cerita sempit dan fokus macam ni? Kata kualitatif subjektif, nak menyelesaikan masalah dalaman, masalah yang mendalam. Habis tu kat sini cakap sempit dan fokus macam ni. Sesuatu kajian, okey, kalau dia terlalu luas, ni kualitatif ni. Kalau terlalu luas, mungkin peringkat awal mungkin secara general kan, kita dalam bab metodologi kita ada berhadapan dengan kita punya sampel ataupun lokasi kajian, nanti kita akan cover. So dekat kes ni kalau melimpatkan terlalu luas, berapa ramai, berapa lama yang you nak cover dalam penyelidikan ini? Kadang-kadang kita tak dapatkan menerangkan. Contoh paling mudah lah, kalau kita sedang berkomunikasi, saya sedang berkomunikasi dengan anak saya. Selain daripada mendengar masalah dia yang dia sedang cerita, saya mesti nak tahu masalah tu lebih lanjut, lebih dalam. Tapi dia bukan melibatkan masalah yang banyak. Saya nak sempit dan fokus. Habis tu kenapa? Lepas tu dia macam tu lah, maksudnya sempit dan fokus. Semakin sempit, fokus pada apa yang kita nak kaji, kita akan dapat penjelasan ataupun penerangan yang lebih dalam, jelas. Itu maksud dia. Okey. Tetapi cukup luas. Itu tak habis lagi. Lepas tu pakcik sebut sekali tadi, sempit dan fokus tetapi cukup luas. Ialah bila kita deep, kita mendasari, baru kita nampak. Contohnya kan, saya tak tahu apa benda yang ada. Contohlah, kita kata ambil mudah lah kan, kita tak nampak apa yang berlaku dalam bawah tanah. Okey, sebab kita tak terlalu fokus kepada satu-satu angle tanah tu dan apa intipati yang ada dalam ataupun isi yang dalam tanah tu. Tapi bila orang secara fokusnya pergi pada satu kawasan tanah itu, masuk sampai dalam, bila mendalam satu detik ataupun satu situasi dia akan menemukan contohlah fenomena baru dan sebagainya, dia akan jumpa, dia semakin luas dan sebagainya. Okey, contoh dia macam you all sekarang lah, mungkin selama ni belajar kuantitatif. Bila belajar kualitatif, semakin hari pergi kelas ni ataupun kelas kita ni, sama-sama kita buat perkongsian, semakin lama banyak lagi ilmu yang banyak benda yang aku tak tahu. Tapi semakin lama benda makin lama kita rasa makin banyak tak tahu, tapi pada masa yang sama semakin luas ilmu dia. Sebab tu orang kata semakin luas individu tu memiliki ilmu, dan begitu juga dia merasakan banyak benda yang lagi dia tak tahu. Dia rasa macam tu lah. Dia boleh buat satu circle tu pengetahuan. Bila pengetahuan dia makin banyak, dia rasa pengetahuan dia dah cukup. Ataupun pengetahuan dia rasa lebih banyak lagi perkara yang dia tak tahu. Okey. Tu kita boleh buatlah matriks pengetahuan nama dia. Okey. Tajuk kajian seharusnya memfokuskan kepada persoalan kajian. Yang ni pakcik nak share, dia bukan khusus untuk kualitatif saja. Dia juga khusus untuk orang kuantitatif. Sebab tu kalau pakcik lain, sebab pakcik dulu engineering, so kita berat dengan saintifik. So mungkin pakcik dalam dunia pakcik je. Okey. Tapi bila masuk dekat universiti, dekat UPSI, berhadapan dengan kajian-kajian sosial, kajian dalam bidang pendidikan, pakcik dalam sangat terasing sebenarnya. Jadi pakcik belajar, itu jugalah reason kenapa pakcik buat second PhD pada tahun 2012 tu, sebab nak mendalami dalam kajian-kajian sosial ataupun kajian-kajian kualitatif dan kuantitatif dari perspektif yang lebih humanistik. Okey.
Memperlihatkan sempadan topik yang dikaji. Okey, ni penting. Macam kita lah sekarang, walaupun buat kuantitatif, kita kena tahu sempadan kita kualitatif. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau seorang tu dapat tangkap fokus kajian dia, bila dia nak buat pemilihan metodologi nanti, teknik-teknik, kita sekarang pergi pada teknik. Okey, pilihan teknik tu kita kena tahu sempadan. Kat sempadan ni lah sebenarnya wujudnya limitasi. Okey, dalam kualitatif kita tak bagi alasan, rumah saya dekat Tanjung Malim, saya buat kajian di Tanjung Malim. Kita tak boleh buat alasan macam tu. Tetapi dekat sinilah kita tahu sempadan dia. Okey, kalau kejadian situasi itu betul dia berada dekat Tanjung Malim, terbaiknya secara bertujuannya kita akan dapat dapatan yang terbaik secara khusus dan mendalam di Tanjung Malim. Betul lah kajian tu, secara kebetulan je kita duduk di Tanjung Malim. Okey. Merakumi maklumat atau tujuan utama kajian tersebut dilakukan. Okey, merakumi bidang kajian, formula ubah yang ingin diukur. Metod, kalau baca tulis metod tu pendekatan pendekatan yang ingin digunakan untuk mengumpul data. Okey, nanti pakcik betulkan, nanti campur bahasa Melayu bahasa Inggeris kan. Okey, jadi ini yang kita nak bincangkan dalam konteks mengenal pasti atau isu dalam kualitatif. Okey. Kemudian kita pergi kepada dah kenal pasti, kita tengok juga persoalan kajian. Persoalan kajian yang dikemukakan dalam pendidikan kualitatif ni berbentuk penghuraian, pemberihalan dan penjelasan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam bila membuat persoalan kajian dalam kualitatif ada letak menghuraikan, memperihalkan, memperjelaskan, jadikan dia punya kata kerja dalam persoalan kajian. Soalan-soalan seperti bagaimana, kita akan jumpakan how, bagaimana, apakah. Ini dalam persoalan kajian, situation, mengapakah, sejauh manakah perlu ditulis dalam pembinaan persoalan kajian. Kita tak boleh pukul rata, walaupun pemberat dalam kualitatif ni dia ada why and how, kenapa dan bagaimana. Jadi justru juga ada dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh gunakan juga what and selain daripada why and how. Okey, begitu juga yang lainlah when dan sebagainya. Okey, kemudian bila nak buat persoalan kajian, kat sini tambahan lah mungkin ini secara umum, tapi kena tahu juga soalan tu perlu terang maksudnya jelas. Kat sini lah nampak persoalan kajian ini tak nampak persoalan kajian, tanda soal pun tak ada kan, why, how, what pun tak ada kan. Penjelasan yang penuh. Okey, kita kena faham kalau you punya persoalan kajian tu tidak dapat menggambarkan persoalan tu, tidak dapat menggambarkan penjelasan, macam mana kita nak ambil action selepas itu. Boleh dia jawab secara berfakta. Okey, berfakta maksudnya kita tahulah dengan kaedah macam ni dari awal lagi kan, kita boleh identify beberapa teori yang dapat memberi meaningful. Kemudian kita boleh cari dengan bila ada fakta ni, dia sangat penting dalam persoalan kajian kualitatif. Dahlah kita sangat luas bahan yang kita nak cari. Kita tidak ada macam orang kuantitatif mendasari teori, dia berpandukan driven dia teori. Tapi bagi kualitatif tu penempatan ataupun menetapkan persoalan kajian tu kena dalam persoalan kajian yang lengkap, yang jelas, yang baik. Boleh difahami okey, yang apa dikehendaki oleh penyelidik ataupun untuk menjawab permasalahan kajian, ada hubungan dengan maklumat dan teknik pengumpulan data. Ini kalau nak faham, pakcik sebut dalam first class pakcik. Penting seorang penyelidik kita dari awal lagi, walaupun kita belum register, ramai terima kasih saya rasa bila kumpul database semakin ramai pelajar-pelajar yang belajar, kita sama-sama lah belajar dengan pakcik yang di mana bilangan tu yang tak register PhD. Itu antara benda yang pakcik inginkan lah, melihat potensi researcher di Malaysia di mana dia belajar dulu research base sebelum dia daftar master dan PhD. Itu juga yang saya nasihatkan pada student-student pakcik, student degree. Kalau tanya saya, yang terputusnya mungkin you nak sambung belajar master dan PhD lepas ni, tapi tidak menghalang tuntutan untuk belajar dahulu apa itu master dan PhD. Sebab tu saya sarankan dengan pelajar-pelajar tu belajar dulu. Okey, bila rasa ilmu tu dah ada sikit bekalan tu, ada asas, baru register master dan PhD. Bukan kata bila aku free, bila aku ada duit aku register master. Itu kekurangan pertamalah. Ini mungkin versi pakcik tengok. Sebab tu kalau pakcik advice, nak buat master, dah belajar tak master apa dia? Belum lah lagi, nanti sem 1 saya belajar lah. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau orang tanya pakcik macam mana, dia kata pembelajaran tu dia perlu diteruskan. Bila sampai satu masa nanti, barulah kita barulah kita sambung belajar. Macam pakcik kan,
ambil lesen kereta umur berapa kan? Awal sebab kena ingat zaman-zaman dulu kalau umur cukup, pakcik lahir 2091 awal. Jadi awal-awal pada kawan-kawan lain dah ada lesen. Elok lesen motor dan lesen kereta. So bila pakai kereta? Pakcik zaman bujang tak pakai kereta. Bila pakai kereta? Cukup je dah menikah, dah kahwin, seminggu lepas tu beli kereta. Sebab pakcik merasakan tanggungjawab keperluan nak pakai kereta tu selepas itu. Jadi proses untuk memiliki kereta tu berapa lama? Cukup lama kan? Daripada umur berapa tahun, berapa belas sampai umur 25 tahun, 26 tahun baru beli kereta. Jadi dalam kes tu begitu juga dalam konteks ni lah. Jadi kita kena ada kaitan lah. Dalam kualitatif ni kena cerita benda situation yang macam tu. Semua kena ada asas yang baik. Okey, perlu ada soalan yang berguna dan bermakna dalam penetapan soalan kajian itu. Kemudian boleh difahami ada hubungan dengan maklumat atau teknik yang last tadi pakcik sebut. Okey. Alright, memilih reka bentuk. Perlulah praktikal, memilih fokus kajian yang munasabah dari segi size dan kompleksitinya. Kompleksiti maksudnya darjah kesukaran. Kita boleh tahu dari awal, kita dah tahu dah. Melainkan orang yang tak nak fikir. Aku nak buat kajian ni, kena fikir kajian ni macam mana aku nak collect data nanti. Kita lawan kompleksiti, simplicity. Tak apa, aku dah cara mudah. Kita kualitatif memang ada benda yang kita katakan teknik yang mudah lah. Teknik yang mudah kalau dibandingkan temu bual observation dengan dokumen, orang kata dokumen tu paling mudah. Cuba tanyakan kawan-kawan kita yang pakai analisis dokumen, mesti cakap tak susah. Tak susah. Apa yang senangnya? Susah juga analisis dokumen ni. Sebab kita faham yang umum, dia orang tahu lebih detail. Kadang-kadang dokumen yang kita dapat tu dah memang tak boleh diubah. Memang macam itulah dokumen dia. Tapi orang yang menyampaikan dokumen tu untuk kita shift, memindahkan, kita sebagai penyidik dan memindahkan teks tu dalam bentuk penyelidikan yang boleh difahami apa yang isi dan bekas tu bukan benda yang senang. Jadi dia kena ada seseorang researcher tu kena ada capability untuk buat interpretation ataupun interpretasi daripada sesuatu tu. Jadi dia kena adalah sedikit background dengan knowledge yang sangat kuat sebelum dia boleh buat analisis dokumen tu. Jadi benda-benda tu pun dari awal lagi. Kemudian lain, mengkaji sesuatu penyelidikan yang tidak terlibat secara berhampiran dengan tempat pengkaji. Ini kalau baca takut salah tu, patut saya bracket. Mengkaji sesuatu penyelidikan yang tidak terlibat secara berhampiran dengan tempat pengkaji. Tu maksud dia macam ni. Saya duduk kat Tanjung Malim, baca sebut tadi kan. So saya nak buat kajian Tanjung Malim. Jadi kat situ tak boleh dalam kualitatif kat tu. Tu umum je. Patut saya tambah, melainkan tujuan kajian tu bertepatan. Macam saya sebutkan tadi, kesesuaian dia. Kita tak, yang cuma nak bagi peringatan lah bahawa research design tak boleh simply pilih aku duduk Tanjung Malim, aku nak buat kat Tanjung Malim. Mengkaji sesuatu yang menarik kepada penyelidik, mengkaji sesuatu penyelidik fikir penting atau yang akan menjadi penting. Tu kena fikirkanlah. Kalau macam kita kena fikirkan sebelum, semasa dan selepas. Walaupun kita tak nampak secara spesifik apa yang kita akan dapat daripada research, tapi kita ada jangkaan. Sebab tu bab 1 tu ada kepentingan kajian ataupun significance of the study. Bahasa lain apa? Jangkaan dapatan. Andaian dan justifikasi. Saya letak dulu andaian metodologi kualitatif. Berapa slide ni? Banyak slide lagi ni kan. Pakcik nak cerita asas je, tapi dekat 1 hour dah. Plan ni nak cerita setengah jam je. Penyelidikan kualitatif lebih memberi tumpuan kepada proses daripada hasil. Saya macam sebutkan tadi lah. Penyelidik kualitatif lebih berminat dalam konteks untuk dapatkan makna. Penyelidik kualitatif merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Dia adalah instrumen. Penyelidik kualitatif melibatkan kerja lapangan. Proses penyelidikan kualitatif adalah induktif. Penyelidikan membina abstrak, konsep, hipotesis dan teori konsep atau kita buat dia perkembangan hipotesis. Membina abstrak, konsep, perkembangan hipotesis ataupun dan teori daripada data yang kita dikumpulkan. Kita boleh kembangkan teori, kita boleh menghasil ataupun extended teori. Benda ni pakcik dah sebut daripada minggu pertama lagi. Jadi slide ni, yang slide nombor 11 ni, andaian ni bagi yang mendengar ni, yang tengah tonton, yang buat bidang kualitatif, benda ni kena pegang sebab ni soalan Viva. Nanti orang tanya, apa andaian? Kenapa you nak pakai kajian kualitatif? Kenapa? Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5 benda yang kita kata asas
seseorang tu nak buat kajian kualitatif, inilah justifikasi atau andaian dia. Yang pertama tadi, kita memberi tumpuan pada proses. Yang kedua, kita terlibat dalam kajian kualitatif untuk dapatkan makna. Yang ketiga, kita kumpulkan kajian dalam kualitatif, merupakan penyelidik itu merupakan instrumen, sebab tu kita sesuai untuk buat kajian kualitatif. Yang keempat, penyelidik kualitatif melibatkan kerja-kerja fieldwork, kerja-kerja lapangan. Yang kelima adalah penyelidikan kualitatif adalah bersifat induktif, bersifat induktif, membina abstrak, konsep, perkembangan hipotesis dan boleh mengextend atau mewujudkan teori baru dalam penyelidikan. Okey, awal-awal itu macam nak ceritakan. Jadi just to, sebab ada orang tanya kenapa nak pakai kuali, kenapa nak pakai kuanti. So dalam tesis kena buat justifikasi. Ini salah satu dia. Kemudian tambahan lagi, selain pada andaian metodologi dia, ini juga penyelidik kualitatif mengenal pasti dan menjelaskan masalah yang lebih kompleks. Okey, ialah masalah yang kita tak boleh mewakili dengan teori. Kalau satu masalah tu dah ada teori dia, buat apa kita nak berhadapan dengan penyelidikan kualitatif yang kompleks ni? Kita boleh menggunakan teori untuk dapatkan satu solusi kepada satu permasalahan. Penyelidikan kualitatif mengenal pasti hasil-hasil daripada satu program polisi yang tidak dijangka. Ialah kadang-kadang kita menjangkakan bila kita dah jumpa dengan orang-orang yang sepatutnya, orang-orang yang lebih tahu, lebih memahami, lebih berpengalaman dalam satu-satu perkara itu, yang mana jawapan dia kadang-kadang memberi daripada apa yang kita tak terjangkau lah, sebab kita researcher, kita cuma mencari, tapi jawapan kita tak boleh ubah suai jawapan daripada participants tu yang terlibat dalam kita punya kajian. Jadi kita menemukan, bila menemukan ni lah maksudnya dia akan, yang kita tak jangkakan dalam konteks sesuatu event, program ataupun polisi itu, sebenarnya dia akan menjadikan satu perkembangan baru pula. Penyelidikan kualitatif dapat membantu dalam mengesan. Okay, of course, bila kata kita nak buat perubahan, penambahbaikan, kita nak buat new, nak redesign, repolisi, maksudnya nak buat polisi semula ataupun nak buat penambahbaikan dalam polisi, itu boleh dilaksanakan dalam penyelidikan kualitatif. Lagi dapat mengesan bagaimana sesuatu perubahan, saya sebutkan tadi lah, dalam sesuatu pelaksanaan, change dalam perubahan dan juga penambahbaikan dapat dilaksanakan melalui kaedah penyelidikan kualitatif. Penyelidikan kualitatif dapat mengesan penyelesaian semula jadi kepada masalah. Jadi dia memang mementingkan natural setting kita dalam semua keadaan. Nak pergi interview pun, kalau nak interview guru, kita better pergi kat sekolah, menekankan natural setting. Fenomenologi naturalistik sangat dipentingkan dalam penyelidikan kualitatif. Last sekali, menyediakan cara-cara mengkaji suatu masalah dalam bentuk teks. Ni optional sebab kita uniknya dalam, bukan unik lah, yang meluasnya, triangulasinya dalam kajian kualitatif tu, dia tidak terhad kepada temu bual saja, dia ada juga dokumen dan observation. Satu benda yang kita kena belajar, memang bila saya buat interview, kita akan nampak juga observation. Masa kita interview, kita refer juga dokumen. Tapi kadang-kadang kita hanya menggunakan teknik temu bual saja. Kita tak gunakan dokumen ataupun observation. Sebab dalam situational, dalam kualitatif, kita tak boleh serentak. Kalau dalam masa interview saja. Okey, sebab interview dia paling sesuai dalam keadaan ni, interview je dapatkan maklumat tu. Okey, yang berikutnya kalau nak buat dokumen, okey, fasa masih analisis dokumen. Kalau nak buat observation, kita kena buat observation. Walaupun observation tu ada yang structured dengan unstructured, tapi kita tak boleh sekali jalan dengan tembuan sebab dia mementingkan fokus dalam menyelesaikan suatu masalah. Walaupun dia jalan 2 kali serentak, tapi tak boleh, dia kena pengasingan. Okey, kat situlah kita kena tahu mana dulu, interview lebih sesuai dulu ke, observation dulu ke, dokumen dia. Okey, jadi kat sini baru kadang-kadang kita tahu kan, kadang-kadang bila masa interview baru perasan, dapat apa saranan ataupun dapat jawapan ataupun disaran supaya melihat dokumen. Daripada interview baru kita refer dokumen. Daripada interview, so dia kata buatlah observation kat tempat kami ni. Jadi kita buat pematian lepas kita dapat advice. Okey, dalam kualitatif kita panggil apa? Contohnya kita panggil snowball. Snowball bukan kepada next participant ataupun next yang kita nak interview. Kadang-kadang kita dapat juga next documents, next observation juga. Itu yang dia katakan, saya nak sebutkan unik tadi, tapi kadang-kadang mungkin tak sesuai. Unik tu sesuai, tapi saya cuba nak elakkan katakan unik. Maksudnya benda yang di luar jangkaan. Itu dia panggil subjektif lah dalam penyelidikan kualitatif. Itu indahnya dalam kualitatif.
Okey, pakcik cerita kajian lapangan. Okey, ini ada poin penting sebab kita tak boleh pisahkan fieldwork ataupun kajian lapangan ni dalam kualitatif. Okey, jadi reason kita nak buat kajian lapangan ni sebelum kita bincangkan 3 benda besar tu, dokumen, pemerhatian dan temu bual, kita pergi dulu asas ni. Okey? Okey, pakcik laju sebab ini nak identify dan memaklumkan saja persediaan asas menjalankan penyelidikan lapangan. So kita dah kenal pasti masalah dan isu yang ingin dikaji. Kita dah kenal pasti benda-benda yang pengetahuan awal dapat memberi makna supaya dapatlah kita merangka proses dalam penyelidikan, iaitu teori dan modal. Mengenal pasti lokasi atau kawasan kajian, mengenal pasti approach dan reka bentuk design dan juga teknik pengumpulan data. Of course, kita kena bayangkan sama ada kita nak buat fieldwork tu nanti dapat jangkaan dapatan kita nanti apa teknik analisis yang sesuai digunakan. Walaupun kita tak buat lagi, tapi kita kena tahu dah. Okey, mengenal pasti memilih responden, partisipan, peserta dalam kajian, mengenal pasti pemulih ubah ataupun tim tema awal dalam kajian, penyediaan instrumen apa lagi protokol, prosedur yang berkaitan dengan data collection, latihan. Maksudnya kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang kita kena, yelah, nak pergi interview pun kena ada skill, nak buat apa-apa pun mesti nak gunakan observation pun ada cara dia. Macam you all pergi kelas mengaji, jadi kita kena perlukan satu knowledge awal sebagai researcher tu ataupun training. Okey, kemudian pembahagian tugas lapangan. Tak kisahlah kajian tu dokumen, soal sidik. Okey, soal sidik. Sebab kita kena tahu dalam soal sidik juga mengeluarkan deskriptif. Dan sebenarnya definisi kualitatif itu juga berbentuk deskriptif. Okey? Pemprosesan apa nak kodekan, nak interpretasi ataupun nak analisis data. Ini perkara-perkara awal yang perlu kita tahu sebelum kita pergi buat kajian lapangan. Bukan kita ambil tahu benda ni selepas kita buat kajian lapangan. Dia tak balance lah, dia tak balance. So bila kita pergi kajian lapangan, bila kita dah absorb ilmu-ilmu yang apa yang berlaku dalam proses sebelum, semasa dan selepas dalam sebuah penyelidikan, dia akan sangat kuat tau. Kita boleh kawal the word is control. The control dalam proses interview tu. Jadi kita tahu, okay, aku ni nanti nak analisis benda ni, jadi teknik aku pakai ni tak bertepatan. Jadi kita sendiri alert benda tu. Sebab tu kadang-kadang bila kami di kalangan pensyarah ni, bila nak buat kualitatif, kat sini yang kita berdebat. Okay, kita kena tahu at least walaupun kita mementingkan proses, tapi kita kena tahu jangkaan apa bentuk data kita, apa analisis yang sesuai. Dari awal lagi kena tahu benda tu. Kadang-kadang rakan-rakan penyelidik tak apa kita langgar dulu. Tak boleh. Dah. Saya kalau benda-benda lain nak langgar, okay fine. Tapi dalam bab research ni banyak-banyak benda yang kita kata waste, yang yalah, waste kita boleh belajar daripada kegagalan, tak apa, it's okay. Tapi kita nak supaya dalam track yang betul, lagi-lagi dalam research grant. Tak lama, setahun kita tak nak waste time, okay? Dari awal lagi perbincangan tu biarlah bergaduh dulu, tak apa, it's okay. Bila pergi data collection, dia ikut going to smooth, okay? Dia berjalan ikut kita punya plan. Okay? Of course lah, kadang-kadang kena dia logik tau. Kita akan menemukan sesuatu yang okey, kita kena extend sikit, kita kena dapat. Tapi extend tu benda sesuatu yang menarik. Bila kita extend, kita dapat lagi dapatan yang begitu baik. Okey. Kemudian kita pergi pada memulakan kerja lapangan. Of course, kita kena pilih tempat kajian. Okey, kita kena buat hubungan repo, kena ada sikit buat negotiation dan rundingan secara formal. Yalah, kita kena buat rundingan secara formal di tempat kita nak masuk tempat orang ni. Nak masuk ke kajian, kita ada sikitlah rundingan secara formal. Memasuki tempat kajian, at least kita kena tengok tempat kajian tu bertepatan apa yang kita nak kena buat, kriteria pemilihan. So of course kita ada peringkat awal kita identify, kemudian kita kena tahu kriteria apa pemilihan yang kita nak, pemilihan peserta kajian. Okey, kat sinilah teknik persamplan tu sangat-sangat penting. Hubungan formal, repo dari proses sebelum, semasa dan selepas. Tu sangat penting lah dalam dia bukan jenis macam soal sidik. Okay, soal sidik dah ready, kita buat dalam online, kita blast dalam social media. Okay, dia mungkin satu kajian dalam kuantitatif semudah itu. Kadang-kadang susah juga, kadang dia kena dapatkan directory. Tapi nak beritahu yang kualitatif, yang ni part yang sebelum dia nak buat, benda ni kena dah ada.
Okey, panjang tak? Proses dalam kualitatif tu benda-benda ni. Kalau orang ada experience tak apa. Orang yang tak ada experience, dia tak tahu, dia terlepas benda ni. Ni belum kita masuk lagi dalam etika penyelidikan. Etika penyelidikan kena cover juga sebenarnya sebab dia berkait dengan prosesnya ni. Okey. Kemudian kita akan bincangkan lokasi dan tempat kajian. So lokasi dalam kajian mementingkan lokasi kajian kerana ia berkaitan dengan di mana letaknya informan kajian. Itu sangat pentinglah. Lokasi kajian perlu dipilih untuk mengambil kira sifat dan keperluan kajian. Secara sifat tu sangat penting. Tempat itu boleh menggambarkan situasi dan jawapan yang kita ataupun solusi yang kita nak cari. Okey, bagi memastikan tempat dipilih tidak membatasi apa yang ingin dikaji. Maksudnya proses tu follow the sequence, kita boleh dapat apa yang kita nak. Okey, kutipan data-data kajian seperti temu bual, pemerhatian dan dokumen memerlukan pemilihan lokasi yang tepat supaya data yang diperoleh itu jitu dan relevan ataupun berguna. Mengumpul data dan maklumat di lokasi sebenar adalah penting bagi memastikan data atau maklumat dihasilkan adalah bersifat semula jadi. Kadang-kadang kan bila you menulis dalam bab 3, reason lokasi ni pun perlu diperjelaskan. Dengan plus citation lah, itu kenalah ni siapa cakap, Creswell ke siapa. Tapi you tak boleh macam just simply je buat any decisions dalam kualitatif, mesti ada sebab. Okey, pemilihan tempat ni secara ringkas dia sama je pemilihan tempat dengan lokasi tadi. Pergi lagi sekali, dia sifat dia, tujuan kajian. Okey, kat sini kita boleh pakai simplicity, tapi kena faham. Simplicity tempat, tidak kompleks dan mudah untuk menjimatkan masa penyelidikan. Itu maksud simplicity dia. Tapi dalam masa yang sama, dalam simplicity ni yang paling penting kita punya permasalahan kajian tu, inti tu, dapatan yang kita nak, adakah kita gunakan simplicity tu? Okey, kalau tanya saya kena tahu kat tempat mana lokasi yang betul-betul match dengan saya punya proses penyelidikan. Okey, dah dapat identify, lepas tu go to the simplicity. Okey, lepas tu baru kita pergi simplicity, kita tengok okey, kita ada beberapa pilihan. Saya rasa yang ni kita pergi sesuai sebab kat tempat ni paling mudah untuk jalankan penyelidikan, kita boleh akses dan sebagainya. Okey, kadang-kadang bila sebut kan dapat repo, dapat kerjasama dengan orang kat situ. Kalau nak pergi kajian orang asli, so kita dah dapat dah dengan ranger tu cooperate, dengan kerajaan negeri dapat cooperate. So ada komuniti orang asli tu pun dah biasa dengan penyelidikan. Okey, itu sangat penting dalam proses penyelidikan. Okey, of course dari segi facilities, kemudahan dan opportunities dan juga size. Itu pun penentukan kepada pemilihan tempat kajian. Okey, kemudian sambungan ini partisipan, pemilihan penentu pada pemilihan peserta kajian. Peserta kajian yang sesuai dengan sifat dan tujuan kajian, persetujuan dan kesanggupan peserta kajian, cadangan dan sokongan daripada peserta kajian. Of course ni perkara-perkara yang nak tentukan sebelum kita finalize nak dapatkan peserta. So ni 3 perkara yang patut kita kena tahu. Okey, hubungan sosial, inilah hubungan antara humanistik lah, hubungan kita sesama manusia. So kita kenalah masa sesi untuk perkenalkan diri, sebab tu dia panggil pendedahan diri, penampilan diri, hubungan dengan peserta, kedudukan penyelidik. Ini semua kontak-kontak yang penting lah kepada perhubungan dalam proses kajian lapangan ni. Kadang-kadang kita kena ada hubungan yang baik dalam proses penyelidikan supaya tak ada masalah. Jangan buat hal lah. Okey, semuanya kena ikut etika dan ikut peraturan yang kita telah mutual understanding peringkat awal. Jadi kita tak buat benda yang tak boleh, kita buat benda yang boleh. Jadi kat sini dah sangat penting dari segi komunikasi tu. Okey, tempoh kajian. Okey, ini yang perlu dibincangkan dalam tempoh kajian. Kita dah belajar itu cross sectional dengan longitudinal, yang kajian berpanjangan itu. Tempoh kajian lapangan boleh dipendekkan atau dipanjangkan berdasarkan apa yang berlaku dalam kajian. Itu jawapan dia. Boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Yang paling penting berdasarkan apa tu persoalan kajian kita yang berlaku dalam kajian. Kajian-kajian yang tertentu macam sekarang ni kan, bila berlaku perkara-perkara macam COVID-19, situasinya, arrangement ni kita boleh kan? Sebab normal setting dia lain. Kalau kita nak buat kajian di sekolah, cikgu pun di rumah kan. Sekarang cikgu buat kelas online di rumah. Macam mana kita boleh buat perubahan kecil dalam penyelidikan, tetapi dalam konteks tadilah hubungan kita dengan peserta dari segi legal dan ethics yang kita patuhi. Okey, berbeza dengan kajian kuantitatif, kumpulan data bagi kajian kualitatif tidak dapat dijalankan serta-merta kerana banyak melibatkan interaksi. Betul.
Penyelidikan perlu mempelajari selok-belok budaya dan peserta kajian bagi memudahkan pengumpulan data. Sangat penting, sebab tu researcher kena jadi instrumen, dia kena menjiwai dalam sesuatu keadaan dari segi people kan, culture dia sendiri, baru kita dapat mendalami, baru kita boleh faham, kita mendekati, baru dapat sebenarnya. Okey, contohnya tempoh lapangan kerja bermula pada bulan Disember. Okey, penyelidik telah pun berada di tempat kajian untuk memupuk jalinan hubungan, membiasakan diri dan membolehkan peserta kajian mendekati, mengenal pasti, menerima penyelidik dan komuniti mereka. Penyelidik turut telah membuat pemerhatian. Jadi dari awal lagi, walaupun kajian tu belum bermula secara official, sebelum kajian memula pun kita dah ada interaksi ataupun komunikasi dia. Okey. Alright. Kemudian antara peringkat-peringkat ni kita boleh jelaskan dalam konteks 3 layer lah, ataupun tiga peringkat. Peringkat pertama, menjalinkan hubungan dengan peserta kajian dan menghakis perasaan ancaman. Yalah, perkataan yang macam kita faham orang buat muka macam dia tak rasa dah ikhlas, susah nak bagi cooperation. Peringkat awal tu kita nak bagi dia macam convenience. Dia rasa dia tahu objektif kita pun nak jaga dia punya prospek kerja dan sebagainya. Kedua, pengumpulan data menggunakan konteks tadi, pemerhatian atau temu bual, ataupun documents. Dan last sekali baru kita pergi analisis data. So ada 3 peringkat lah. Peringkat paling awal menjalinkan hubungan dengan peserta. Yang kedua, kita buat proses dalam penyelidikan, temu bual, dokumen dan observation. Peringkat yang ketiga, kita buat analisis data. What's next? Selanjutnya apa? Seterusnya, penyelidik dalam kualitatif sebelum nak terjun pergi collect data harus kena cover 3 perkara asas ni, iaitu temu bual, documents dan juga pemerhatian. Sebab tu kelas pakcik nanti yang berikutnya akan cover 3 ni. Mohon maaf sebenarnya, hasrat pakcik untuk first slide ni nak cerita pasal konsep asas, aplikasi, andaian dan justifikasi serta kajian lapangan ni sangat penting untuk pakcik jelaskan kepada semua researcher dalam kualitatif sebelum kita laju sangat nak to decide nak pakai temu bual dan sebagainya. Jadi ini perkara pertama yang kena tahu, dan ini juga perkara awal, starting point kepada defense proposal atau viva akan tanya soalan santai dulu. Kenapa you pilih kualitatif? Beri justifikasi kenapa penyelidikan ni, kajian yang you nak buat ni bertepatan dalam konteks kualitatif. Boleh tak you sampaikan hujah ni kat sini? Kenapa dalam kajian ni you punya sampel dia begini? Kenapa you perlukan kajian lapangan? Kenapa you pilih lokasi kat sini? Kenapa you pilih sampel? Apa yang you buat sebelum you pergi ke sekolah contoh dia untuk menjalankan temu bual? Apa perkara yang patut you dah buat? Berapa peringkat yang you ada? Ni soalan yang asas. Saya kalau masa Viva, saya jarang keluarkan soalan ni, tapi pesegang kawan saya akan mulakan dengan soalan tu. Saya kata, bagus soalan tu. Jadi tengok, kalau soalan awal ni pun macam kelang kelibut, tak boleh strengthen, dia tak boleh pegang ataupun tak boleh nak mengawal perkara asas ni, macam mana kita nak pergi? Macam saya memang pergi teknikal lah. So saya akan pergi tengok, saya akan tengok lah soalan interview ke, soal sidik ke, soalan tu itu saya akan deep. Kalau orang kenal saya, memang kat situ saya suka kacau. Bukan kacau apa, saya memang saya nak betul, you sebagai researcher, you kena tahu apa you buat. Jadi kita akan tanyalah, sebenarnya soalan yang you tanya nombor 2 ni, you tanya soalan ni untuk apa? Purposely untuk research question nombor berapa? Saya melihat pada jawapan dia dan saya cuba membayangkan, saya cuba duduk in kat tempat you. Saya tak boleh nampakkan apa reason you tanya soalan tu. Itu yang saya kerap tanyalah, sebab saya mementingkan kematangan dalam penyelidikan. Janganlah risau, jangan fikir pasal kena dapat major correction dan sebagainya. Itu proses dalam researcher. Sama juga dengan soal sidik. Kalau soal sidik memang saya detail kat situ. Itu ibu dia, kan? Salah soal sidik, salahlah semua, kan? Jadi dalam peringkat ni memang jangan lagi untuk proposal defense lah. Memang perkara ni saya tengok lah. Tapi itulah, kadang-kadang kualitatif proposal defense kadang-kadang dia masih umum lagi lah. Kita faham. Sebab tu kalau tanya saya, sebelum you nak viva, dia ada satu lagi, 2 kali ke sekali kena buat, minimum sekali kena buat, kena ada pre-viva. Kalau dekat universiti saya dia panggil data analysis punya presentation. Maksudnya dapat data tu you analisis, kemudian you buat presentation, kita tengok betul tak kaedah tu digunakan. Jadi sebelum you submit ke viva, kita ada satu lagi namanya pre, untuk dapat check and balance sama ada benda tu sesuai ataupun tidak.
Mohon maaf dan terima kasih kerana mendengar sampai ke minit yang ke-48 tentang perkara ini. Okey, tunggu untuk next video pakcik yang berkaitan 3 perkara utama, iaitu documents, pemerhatian dan temu bual dalam masa terdekat ni. Okey, untuk kelas-kelas yang berikutnya, supaya lebih mendalami. Kalau tanya pakcik, sebenarnya pakcik refer a few books. Okey, saya takut you all terkejut, kan? Bukan you all terkejut, pakcik pun terkejut. Takut nanti macam terlalu banyak. Itu bila sampai kat bahagian metodologi ni, kita rasa macam teruja tau. Bila baca buku dapat ada satu ilmu baru tu nak kongsi. Jadi tapi pakcik kena ikut sequence. Sebab di depan ni, you all yang menonton ni, ada yang baru register, ada yang baru awal semester. Nak beza kuali dengan kuanti pun kadang-kadang beza, kan? Soalan basic sampai sekarang ni dah masuk bulan ke berapa masih tanya soalan. Saya masih lagi confused antara research background dan pernyataan masalah. Jadi pakcik rasa okay, this part memang pakcik dah dari awal lagi pakcik dah sedar asas kena kuat. Asas kena kuat. Jadi pakcik pastikan pakcik tak meloncat terlalu meloncat. Pakcik nak pastikan semua orang dapat asas tu yang sangat kuat, supaya bila apa-apa datang mazhab-mazhab lain dan sebagainya, kita macam okay, tak apa, research tu luas. Dalam konteks ni dia sesuai buat tu sebab kajian ni macam ni. Kajian aku sesuai buat benda ni sebab kajian ni macam ni. Aku ada justifikasi kenapa saya buat macam ni, because of kualitatif sekian. Aku punya sampel macam ni dalam situasi yang kritikal dan kompleks. So membenarkan untuk buat yang ni. Okay, itu saja. So kita jumpa untuk next video. Semoga kita semakin baik, semakin sihat, okay, dan semakin bertambah ilmu je, walaupun sedikit demi sedikit. Okay, saya doakan semoga kita terus sukses dalam ilmu pengajian tesis dan ilmu-ilmu yang lain. Semoga semuanya dipermudahkan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf sekarang kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ilmu ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.